Okay, so now let's see. Okay, hari ni kita nak mengajar berkenaan dengan right. So, saya nak mengajar berkenaan dengan identiti asas. Okay. So, identiti asas seperti yang kita dah tahu bahawa identiti asas kita ada 3. Yang pertama, okay, kita ada sin squared x tambah cos squared x sama dengan 1. Yang kedua, kita ada, okay, ini ialah yang asas. Okay. Macam mana boleh dapat sin squared x tambah cos squared x sama dengan 1 ni? Ini datang daripada awak punya unit circle. Okay, unit circle. Okay, so unit circle awak tahu bahawa unit circle ialah satu bulatan yang berpusing mengelilingi satah Cartesian di mana bulatan tersebut jejarinya adalah 1. Okay, jejarinya adalah 1. Okay, so kita tahu sudut kita berada di sini, di tengah-tengah ni. Okay, this is our x. Okay, so yang bersetentang ni, kalau ingat, yang bersetentang ni, ini adalah sin x. Sebab apa kalau tahu? Sin x over 1. Jadi adalah sin x. Okay, dan di bawah ni adalah cos x. Okay, sama lah. So, adjacent cos x over 1, okay, cos x. So, kalau lihat menggunakan teorem Pythagoras, sin squared x tambah cos squared x akan sama dengan 1 lah. Okay, that's why kita dapat identiti asas yang pertama iaitu sin kosedua x tambah cos kosedua x bersamaan dengan 1. Okey. Yang kedua. Okey. Identiti asas yang kedua, kat sini kita ada sin, kat sini kita ada cos. So, nak mendapatkan yang kedua dengan yang ketiga, apa yang kita perlu buat ialah kita bahagikan dengan sin squared ataupun cos squared. Tapi di sini saya nak mula dengan bahagi dengan sin squared dululah. Okey, kita bahagikan dulu dengan sin squared. So, sin squared x tambah cos squared x bersamaan dengan 1. Okay, dan saya kata nak bahagi semua dengan sin squared kan. Okay, so sin squared. Dan di sini kita bahagi juga dengan sin squared juga. Di sini pun kita bahagi dengan sin kosedua x. Okay. So, sin kosedua x dibahagikan dengan sin kosedua x, jadilah 1. Okay, 1 tambah cos kosedua x bagi sin kosedua x. Ini cos bagi sin ialah terbalik daripada sin bagi cos. So, cos kosedua bagi sin kosedua awak akan jadi cot lah. Kalau sin kosedua bagi cos kosedua baru akan jadi tan. Okay, so akan jadi cot kosedua x. Okay, samalah dengan 1 over sin akan jadi cosecant lah. Cosecant kosedua x. Okay, so ini identiti asas yang kedua. Okay, dan yang ketiga. Yang ketiga, kalau tadi kita bahagi dengan sin, sekarang kita bahagi dengan cos. Okay, so sin kosedua x tambah cos kosedua x sama dengan 1. Kita bahagikan dengan cos kosedua x. Okey. So, sin kosedua x bagi cos kosedua x awak akan dapat tan. So, sin kosedua x tambah cos kosedua x awak akan dapat tan kosedua x lah. Okey, tan kosedua x. Ini buat tan kosedua sin over cos. Tadi cos over sin akan dapat cot. Tapi sin over cos akan jadi tan. Okey, ditambah dengan cos bagi cos 1 lah, takkan 10 kan. Okey, 1 bersamaan dengan 1 over cos akan jadi secant. Okey. Okey, so dapatlah identiti asas yang 3 iaitu sin kosedua x tambah cos kosedua x sama dengan 1. 1 tambah dengan cos cot kosedua x akan dapat cosecant kosedua x, dan satu lagi tangent kosedua x tambah 1 jadi secant kosedua x.
Okey, benda ni kalau ikutkan saya nasihatkan supaya hafal. Okey, hafal. Sebab apa? Dalam proving ataupun pembuktian persamaan-persamaan trigonometri ni, apa yang awak perlu buat ialah awak perlu jadi kreatif. Selain daripada menguasai teori-teori algebra, okey, teori-teori algebra, begitu juga awak perlu untuk kreatif. Maksudnya kalau asalnya macam ni sin cos 2x tambah cos 2x menjadi 1, maka apa yang awak perlu buat seterusnya ialah cuba terbalik-terbalikkan. Okey, cuba terbalik-terbalikkan. Contohnya, okey. Okey, kalau di sini sin cos 2x tambah cos 2x sama dengan 1. So kita cuba kita jadikan sin cos 2x menjadi subjek, which is sin cos 2x sama dengan 1 tolak cos 2x. Ataupun kita pindahkan sin ke sana, jadilah cos 2x bersamaan dengan 1 tolak sin cos 2x. Macam tu. So, kita perlu biasakan untuk bermain dengan susunan identiti trigonometri ni. Begitu juga dengan kat sini, 1 tambah cos 2x dengan cosecant cos 2x. Maka yang kita ada, satu lagi kita boleh buat ialah cot cos 2x bersamaan dengan cosecant cos 2x tolak 1. Okey. Okey, itu antaranya lah. Okey, so kalau cosecant sama dengan 1 tambah cot cos 2x lah. Ataupun satu lagi kita boleh buat cosecant cos 2x tolak cot cos 2x akan dapat 1 lah, macam tu. Alright. Okay. That's the second. Yang ketiga, okay, yang ni sama juga lah, sama cerita macam tadi. Kita pindahkan tangent ke sana, kita akan dapat secant cos 2x tolak tangent cos 2x bersamaan dengan 1. Okay. Ataupun satu yang kita buat ialah tangent cos 2x bersamaan dengan secant cos 2x tolak 1. Semua boleh. So, cuba untuk ubah susunan dia. Selain daripada perubahan susunan yang kita ada, cot kepada cos over sin, tangent kepada sin over cos, itu juga memainkan peranan. That's number one. Okay, number two, you have to be familiar with the algebra. Okay, so benda ni awak sepatutnya dah tahu bahawa kita ada 3 prinsip simple algebra di mana kita ada yang pertama A cos 2 tambah 2AB tambah B cos 2. Bila awak faktorkan, awak akan dapat A tambah B cos 2. Okay. Yang kedua, kalau kita ada A cos 2 tolak 2AB tambah B cos 2, awak akan dapat A tolak B cos 2. Okay. Dan yang ketiga, yang kita ada A cos 2 tolak B cos 2 bersamaan dengan A tambah B darab dengan A tolak B. So ini 3 ni awak perlu familiar untuk menyelesaikan untuk pembuktian persamaan trigonometri. Okey, saya tunjukkan satu contoh untuk macam mana kita nak buat pembuktian trigonometri yang kita ada dalam basic identities kita ataupun identiti asas tu lah. Alright. Okay, so we start off with this. Okay. So kita ada secant cos 2x tolak sin cos 2x bersamaan dengan
tangent kuasa 2x tambah cos kuasa 2x. Okey. Untuk yang ini, awak boleh pilih untuk bermula di mana-mana belah. Okey, nak mula daripada kiri boleh, nak mula daripada kanan pun boleh. Alright. So, alright. Benda yang pertama yang awak perlu buat ialah, okey, pilih side mana yang awak nak buat. Okey, kalau ikutkan rule dia, buktikan bahawa side yang lebih complicated sama dengan side yang lebih kurang complicated. Okey, tapi macam ni awak tengok, yang lebih complicated ni kebiasaannya ada lebih daripada satu term, 2 atau 3 term, atau sebutan lah. Okey, yang lagi satu side dia ada satu term saja. Yang itu kita pilih untuk selesaikan yang 2 atau 3 term tu tadi. Tetapi macam dalam kes yang ini, kalau lihat bahawa kiri ada 2 sebutan, kanan juga ada 2 sebutan. Maka untuk yang ini boleh mula dari mana-mana side. Tak kisah. Okay. Alright. So, now, first thing first, kita cuba start daripada belah kiri. Okay. So, kita mengambil belah kiri. Okay, mengambil sebelah kiri. So, kita akan lihat bahawa secant kuasa 2x tolak dengan sin kuasa 2x. Okay, so kita ambil benda ni. Alright. So, first thing first, cari satu hubungan di mana awak boleh buat kedua-dua ni bertukar. Yang secant bertukar jadi tan, sin bertukar jadi cos. Okay. So, kita start dengan secant. Okay. Kita start dulu dengan secant. Okay. Kita start dengan secant, kita akan lihat bahawa di sini secant kuasa 2x bersamaan dengan tangent kuasa 2x tambah 1. So, ambil yang inilah. Ambil je. Secant kuasa 2x ni. Secant kuasa 2x ni. Okay, kita gantikan dengan tangent kuasa 2x tambah 1. So, kita gantikan kat sini. Okay. So, jadilah. Okay. Jadilah tangent. Sekejap. Tangent kuasa 2x tambah 1 tolak. Okay. Sekarang kita pula sin kuasa 2x. Sin kuasa 2x sama dengan apa kat sini? Okay. Kita lihat bahawa sin kuasa 2x sama dengan 1 tolak cos kuasa 2x. Okay. Tolakkan je lah. 1 tolak cos kuasa 2x. Right? Okay. So now, tangent kuasa 2x tambah 1 cos 2x. Okay. So kita buka kurungan-kurungan yang ada. Kita akan dapatlah bahawa tangent kuasa 2x tambah 1 tolak, buka kurungan 1 tolak je tambah cos kuasa 2x. Okay. Alright. So positif 1 tolak 1, we will cancel off. Okay. Bisa. Hilang. 1 tolak 1, kosong lah. Takkan 1 tolak 1 jadi 10 je tak? Kan? Okay. So, hilang. So, tinggal je lah yang kat tengah ni, tangent kuasa 2x tambah cos kuasa 2x. Itu je. So, tulislah dibuktikan. Okay. Alright. That's a simple one. Okay. Contoh saya bagi contoh yang mana kalau nak mula dari sebelah sini pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Kalau nak mula dari sebelah sini, kita mulalah. Boleh juga. Okay. Kalau mula dari sebelah sini, saya ambil warna hijau pula. Kita mula dari sebelah sini pula. Okay. Mengambil
kalau kita mula dari belah kanan, bermaksud kita nak buktikan bahawa kanan sama dengan belah kiri. Tapi kalau kita mengambil di sebelah kiri, maka kita buktikan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Itu je. Okay? Right. So, okay, so kita akan jadi tangent cos 2x tambah cos 2x. Okay, so tangent cos 2x, kita tengok sama dengan apa? Okay, tangent cos 2x sama dengan secant cos 2x tolak 1. Masukkanlah. Okay, so masukkan je. Secant cos 2x tolak 1. Alright, tambah. Tengok dia sini. Okay, alamak. Okay. Alright. Kita tengok pula kat sini. So, kita nak cos 2x. Okay. Cos 2x, tengok. Cos 2x sama dengan 1 tolak sin cos 2x. So, ambil je lah. Cos 2x jadi 1 tolak sin cos 2x. Okay. So, dah ada ni, buka lah kurungan. Secant cos 2x tolak 1 tambah 1 tolak. Tambah tolak je. Tolak lah. Sin each. Peliknya tulisan. Okay. Sin cos 2x. Okay. So, ini negatif 1 tambah 1 hilang. Okay. So, jadilah secant cos 2x tolak sin cos 2x. Okay. Right. So, nampak di sini kalau sama bilangan sebutan, maksudnya kalau kiri 2 kanan 2 atau kiri 3 kanan 3, mula daripada mana-mana, tak kisah. Okay. Tapi kalau salah satu adalah mempunyai bilangan sebutan yang lebih sikit daripada yang sebelah yang lain, maka better mula dengan belah yang lebih sebutan. Okay. Contoh kita ambil kat sini. Okay. Okay. Katakan dia yang ini. Oops. Okay. Tangent x tambah cot x bersamaan dengan cosecant x secant x. Okay. Now, awak tengok tadi, okay, pembuktian ada kuasa 2. Now, awak tengok, mana kuasa 2? Semua tak ada. Okay, akan datang kuasa 2 dia. Awak tengok macam lagi. Alright, so, we start off with this. Okay. Tengok kat sini. Kita ada satu sebutan. So, kat sini ada 2. Kat sini ada satu sebutan sahaja. Ini nampak macam 2, tapi sebenarnya 1. Macam yang ini A tambah B sama dengan XY. Tak nak XY lah, saya letak lain. Sama dengan, katakan GF. Sajalah memilih korang kan. Okay, so A tambah B sama dengan GF. GF ni dikira satu sebutan. Okay, A satu sebutan, B satu sebutan. So kat sini ada 2 sebutan, kat sini ada 1 sebutan. Maka better mula dengan sebelah sini. Okay? Macam tu. Alright. So, macam mana boleh datang cosecant x, secant x ni? Okay. Inilah kat mana awak kena buat. Okay. Tangent x, cot x. Sekarang ni kalau awak tengok, cosecant x, secant x. Kedua-dua benda ni datang daripada mana? Okay. Cosecant datang daripada songsangan, sin, 1/sin. Secant x datang daripada songsangan cos,
Okay, 1 per cos. Ni 1 per sin, ni 1 per cos. Okay, so kita dah faham, kita nampak dua-dua satu kat atas. Satu. So we need to do something yang mana kita nak wujudkan satu dekat atas. Okay, so dan nak boleh lihat kat sini, ni sin, sini cos. Kat sini sin cos tak ada langsung. So kita kena wujudkan sin dengan cos supaya akhirnya boleh jadi cosecant dengan secant tu lah. Okay. So sekarang ni apa yang kita perlu buat ialah tangent dengan cot ni pun datang daripada sin dengan cos juga, bukannya benda lain, janganlah terkejut. Okay, dia tak datang daripada benda lain. Tangent ni datang daripada sin dengan cos, cot pun datang daripada sin dengan cos. Janganlah macam, apa benda ni cikgu, takut kan, gigil. Tak. Tangent ni datang daripada sin dengan cos juga, cot datang daripada sin dengan cos. So kita boleh convert dia orang menjadi cosecant dengan secant ni, jangan risau. Okay, so tangent x tambah cot x. So tangent x ni kita tukar kepada dalam sebutan sin dengan cos. So kita pakai apa? Untuk menukarkan dia menjadi sebutan sin dengan cos, kita tukarkan dia kepada sin over cos lah. Okay, sin x over cos x. Okay, dan cot x pula kita tukarkan menjadi cos x over sin x. Saya rasa macam saya terlupa satu benda. Kejap. Okay. Mula balik. Okay, macam biasa macam tadi saya tulis. Mengambil sebelah kiri. Mengambil sebelah kiri. Okay. So, mengambil sebelah kiri, kita tulis balik. Tangent x tambah cot x. Dia baru kita tukar tangent menjadi sin x over cos x. Okay. Dan cot x kita tukarkan menjadi cos x over sin x. Okay. Awak nampak sini satu sebutan kan? Bila satu sebutan, awak nampak macam ni je. Satu sebutan. Bermakna satu sebutan ni awak boleh fikir bahawa dia samakan pembawah dia. Pembawah, penyebut. Okay, penyebut dia tu. So kat sini satu penyebutnya cos, satu penyebutnya sin. Okay, satu penyebut cos, satu penyebut sin. Lain tu. So macam nak buat, kita samakan pembawah dia. Alah, macam, okay, macam 1/2 tambah 1/3. Tak naklah macam pelik, macam tak kena. Kita mula. Okay. Katakan 2/3 tambah dengan 3/2. Sebiji lah kan situation ni kan. Macam tu. Right. So, kita samakan pembawah. Yang ini kita rak 2 atas bawah. Yang ini kita rak 3 atas bawah. Settle. Macam tu lah kat sini. Okay, ini pun kita akan lihat. Sekejap, saya nak buat atas sikit. Okay, so kat sini pun kita akan lihat bahawa Okay, so dekat sini kita nak samakan dia punya penyebut ataupun pembawah dia. Kita kena darab dengan sin. Okay, kita darab dengan sin atas bawah. Okay, so kat sini darab sin x, sini pun darab sin x. So kat sini jadilah sin cos 2x bahagi dengan cos x sin x. Begitu juga dengan sebelah sini. Untuk sang ke bawah kita darab dengan cos x lah. So kat sini pun darab cos x. Yang ini pun akan darab sin x. So jadilah cos 2x bahagi dengan Okay. Kita sebenarnya cos x. Cos 2x bagi dengan cos x sin x. Ini dah sama dengan yang ni. So kita jadikan dia satu. Okay, jadilah sin cos 2x tambah cos 2x bahagikan dengan cos x sin
X. Okay? Now, sin cos 2x tambah cos. Baru nampak cos 2 kan? Baru nampak cos 2. So, barulah awak rasa, oh, finally ada cos 2. Okay, so sin cos 2x tambah cos 2x, kita akan dapat apa? So, sin cos 2x tambah cos 2x, awak akan dapat 1 lah. Okay. 1 dibahagikan dengan cos x sin x. Okay, now dah nampak macam mana pula nak dapat cosecant x sin x tu cikgu? Pisahkan dia. Okay, kalau awak boleh nampak buat terus, tapi kalau tak boleh nampak kita pisahkan dia. Pisahkanlah, pisahkan supaya lebih mudah. Okay, macam lihat kat sini yang asal kat depan cosecant, belakang secant. Okay, cosecant ni kawan baik dia siapa? Sin kan. Okay, cosecant kawan baik dia sin, secant kawan baik dia cos. So kalau lihat kat sini kita ada cos, ni ada sin. Tapi kita tengok tadi cosecant yang kawan baik sin tu berada di depan. Secant yang kawan baik cos tu berada di belakang. So kita jadikan sin kat depan. Boleh, tak ada masalah. 1 per BA sama je dengan 1 per AB. Ini sama. Okay. So 1 per cos x sin x. Kita balikkan je. Jadilah 1 per sin x cos x. Okay. Dan bolehlah. Dan dah jadi macam ni. Okay. So macam mana nak buat cikgu? Macam mana boleh jadi secant, macam mana cosecant? Kita pisahkan dia. Ini satu, dia berkongsi pengangka ataupun atas yang sama. Okay, pengatas yang sama. So kita boleh pisahkan dia jadi macam ni. 1 per sin x, 1 per cos x. Awak pun dah belajar 1 per A darab dengan 1 per B. Okay. Awak akan dapat 1 per AB. Okay. Tak ada masalah. Macam tu. Alright. So 1 per sin x awak akan dapat cosecant x. 1 per cos x awak akan dapat secant x. Okay. Macam biasa dibuktikan. Okay. Macam tu. Alright. Next, kita tengok lagi contoh lah tak yang mengapu-apu sikit. Okay. Saya tunjuk yang ekstrim sikit. Saya tak ekstrim sangat. Sebenarnya okey je sebenarnya. Okay. So far pembuktian level SPM tak susah. Cuma awak kena pandai, kena kreatif. Okay. So, ya. 1 per 1 plus cos x tambah 1 per 1 tolak cos x bersamaan dengan 2 cosecant lemak 2 cosecant cos 2 x. Okay. Macam apa yang saya cakap tadi. Okay, macam apa yang saya cakap tadi. Mulakan dengan side ataupun sebelah yang lebih banyak sebutan. Yang ini tak boleh argue lagi lah. Dah terang-terang lah sini lagi banyak. Awak pun kalau saya bagi tepek benda ni kat muka awak pun awak dah tahu. Sebelah kiri lagi banyak sebutan daripada sebelah kanan. Okay. So, walaupun actually kalau ikutkan A kuasa 2 ni macam cosecant kuasa 2 ni sama macam A kuasa 2 lah kan. Sama je macam AB yang saya tunjuk tadi tu. Cuma ni awak akan nampak, oh ni this one is one term. This one is two terms. Then, of course, confirm. Kita akan ambil sebelah kiri. Okay? Sebelah kiri. Alright. So, macam biasa, nampak pecahan, kiri penyebut lain, kanan penyebut lain. Sama kan penyebut dia. Okay, sama kan penyebut dia, atas bawah dalam benda yang sama. Okay? 1 per 1 tambah cos x darablah atas bawah. Okay, kat sini 1 plus, sini 1 minus. Darab dengan 1 minus. Okay.
cos X. Kat sini pun awak darab dengan 1 tolak cos X. Okey. Tambah. Jangan lupa. Ni 1/1 tolak cos X. Okey. Dah sini 1 tolak. Belah sini ada 1 tambah. So kita darab 1 tambah atas bawah. Darab 1 tambah cos X. Di sini pun kita darab 1 tambah cos X. Okey. Bila kita darabkan, akhirnya apa yang akan dapat ialah 1 tolak cos X dibahagikan dengan 1 tambah cos X. 1 tolak cos X. Okay. Alright. Dan di sini pun kita kena darab jugalah. Tambah. Darab kan. 1 tambah cos X dibahagikan dengan sama juga 1 tolak cos X. 1 tambah cos X. Okay. Right. So nampak ni penyebut dia dah sama. Penyebut dah sama. Penyebut dah sama. Next step. Kita buat apa? Penyebut dah sama. Sekalikanlah atas dia. Okay. Kita sekalikan atas dia tu. Okay. Sekalikan atas dia. Apa yang terjadi? Ialah 1 tolak cos X tambah dengan 1 tambah cos X. Okey. Dibahagikan dengan 1 tambah cos X. 1 tolak cos X. Okey. Kurungan buka lah. Dah ada kurungan, kita buka kurungan. Semua kurungan kita buka. Okey. Okey, kita buka kurungan yang atas dulu. So 1 tolak cos X tambah, ni buka kurungan. Tambah, 1. Tambah pun, tambahlah juga. Jadi tambah cos X. Okay. Ini, kalau awak perasan, ini A tambah, tak naklah, kejap saya padam. Okay. Kita guna pen biru lagi. Okay. A tambah B, di soalan pun jadi A tolak B. Nampak kat situ? So, bila combine kedua-dua ni, A tambah B darab dengan A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, jadilah A awak ialah 1 tolak B awak kuasa 2. Cos lah. So, jadilah cos kuasa 2 X. Macam tu je. Alright. Oops. Mana yang boleh dipermudahkan? Kita mudahkan dahulu. 1 tambah, okay. Macam biasalah, kalau dalam menyelesaikan persamaan algebra, like terms ataupun sebutan yang sama, kita akan kumpulkan bersama. Contoh, kalau kita ada A, kita kumpulkan semua yang ada A tu sekali. Kalau tak ada langsung sebutan, tak ada langsung unknown ataupun tak ada langsung huruf, kita kumpulkan. Dia ada nombor sahaja. Kita kumpulkan dia kat satu tempat. Okey. So macam itulah. Ni 1, ni 1. So kumpulkan dia. 1 tambah 1. So ni negatif kan? Tolak cos X. This one tambah cos X. So nampak? Nombor dengan nombor, X dengan X. Okey. Dibahagikan dengan 1 tolak cos kuasa 2 X. Okey, 1 tambah 1, 2, negatif, positif, hilang. Okey. So, jadilah
2 per 1 tolak cos kuasa 2 X. Macam nak buat sistem ni? So 1 tolak cos jadi sin. Yes, betul. So 1 tolak cos jadi sin kuasa 2. Ialah sin kuasa 2 X. So 2 ni macam 2 darab dengan 1 per sin kuasa 2 X. Bawah sangat, tak muat dah. Okay. Jadilah 2. 1 per sin jadilah 2 cosecant kuasa 2 X. So macam biasa dibuktikan. Okay. Alright. This is simple yet not so simple proving of quadratic equation. Trigonometric identities. Okay. Ini baru basic identities. Kita tak masuk lagi dekat yang cerita pasal double angle. Okay, semua benda tu so belum lagi. Alright. So saya berikan okay. So now kita lihat jikalau kita gini soalan explain macam mana. Okay. So before that saya nak peringatkan bahawa step yang awak perlu ingat yang pertama ialah dalam penyelesaian persamaan penyelesaian trigonometric identities ataupun identity trigonometry, yang pertama awak perlu lihat bahawa awak perlu hafal segala maknanya identities tu. Identities ada 3 je sebenarnya. Identities ada 3 je. So hafal semua identity. Okay. Trigo lah. Right. So hafal semua identity trigo, tapi bukan hafal bodoh-bodoh je tau. Awak kena hafal dan cuba ubah-ubah susunan. Okay. Cuba ubah susunan. Okay. Cara dia awak boleh fikir. Okay. Sin tambah cos, sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 jadi 1. Bila kita ubah susunan, jadilah sin kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos kuasa 2. Cos kuasa 2x sama dengan 1 tolak sin kuasa 2x. Macam tu. Dan cuba ubah susunan. So, hafal, kiranya kalau dalam kes ni awak akan hafal 9 lah. Macam tu. Macam hafal 3 je. Tapi 3 tak awak cuba ubah susunan, jadilah bentara 9. So, awak tahu. Okay. Kalau 1 boleh tukar kepada sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Kalau sin kuasa 2 boleh tukar kepada 1 tolak cos kuasa 2. Kalau cos kuasa 2 boleh tukar jadi 1 tolak sin kuasa 2. Okay, macam tu. Dan juga, okay, kita ada 1 tambah cot kuasa 2x jadi secant kuasa 2x. Is it? Cosecant, sorry. So 1 tambah cot kuasa 2x jadi cosecant kuasa 2x. Okay, so kita ubah-ubah susunan. Cosecant kuasa 2x tolak cot kuasa 2x sama dengan 1. Ataupun satu yang kita boleh buat ialah cot kuasa 2x bersama dengan cosecant kuasa 2x tolak 1. Ubah susunan macam tu je. Okay. Kalau macam tu je. Ubah-ubah susunan semua tu. So kiranya essentially ada 9 yang kena ingat lah untuk part ni. Okay. Hafal semua identity trigo. Yang kedua, ingat semua factorization algebra awak. Okay, ingat semua factorization algebra awak. So yang kita ada tadi itulah A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2 sama dengan A tambah B kuasa 2. Yang kedua, A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2 sama dengan A tolak B kuasa 2.
Dan actually yang dua ni jarang kita jumpa. Yang ketiga ni yang paling selalu awak jumpa. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan A tambah B didarabkan dengan A tolak B. Ini yang paling penting. This one. Okay. Ingat so factorization algebra yang asas ini. Okay. Alright. Yang ketiga of course awak akan strengthen lah. Samakan pecahan, kena kreatif. Okay, kena kreatif untuk ubah-ubah susunan semua tu. Okay. Alright. Now we look around kepada soalan, contoh soalan SPM. Okay. Okay. Buktikan bahawa sin 2x bagi dengan tangent kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x sama dengan tan 2x. Tengok sebelah kanan cikgu seramnya. Okay. Okay. Sekarang ni mengikut rule. Alamak, saya lupa rule nombor 3. Baru teringat dah. Apa saya cari? Apa rule nombor 3? Okay. Rule nombor 3 adalah awak perlu pilih side yang lebih banyak sebutan untuk dibuktikan. Untuk awak work out tu, untuk awak selesaikan tu, pilih side yang lebih banyak sebutan. Okay, contoh kita tengok 12 ni. Tengok. 1, 2, 3, 4. 1. So, terang awak pilih mana? Of course pilih kiri. Terang nak kanan, nak pecahkan jadi 4 term merapu. Okay, right. So, let's start with left. Okay, so mengambil tulen tak apa benda ni, saja je saya nak bagi awak faham. So mengambil sebelah kiri, maka awak akan lihat bahawa sin 2x dibahagikan dengan dibahagikan dengan merapu juga. Okay. Kemudian bagikan dengan tangent kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x. Alamak, ini sebenarnya untuk double angle. Okay, tak apalah. That's an example. Awak dah belajar pun. Alright. Okay. Awak tengok kat sini, tangent 2x. Okay, tangent 2x awak dah nampak. Atas ada sin 2x. Okay, so dalam kepala awak dah fokus. Sekarang ni sin 2x tu awak dah tak perlu buat apa. Okay, kita tahu bahawa tangent 2x bersamaan dengan sin 2x dibahagikan dengan cos 2x. So yang atas tak ada usik dah. Biarkan je dia jadi sin 2x. Tak perlu fikir dah macam mana nak jadikan sin 2x nak kacau apa lagi. Tak payah. Okay. Yang perlu awak fikir macam mana nak jadikan bawah ni menjadi cos 2x. Itu je. Saya nak buat. Okay. So now dalam formula cos 2x, dalam formula cos 2x, okay, dalam formula cos 2x kita ada 3 formula. Yang pertama kita ada cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Yang kedua kita ada 2 cos kuasa 2x tolak 1. Yang ketiga kita ada 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okay, now awak dah nampak 2 cos kuasa 2x ni. So awak dah boleh fokus bahawa sekarang ni kita cuba untuk mendapatkan yang ini. Okay. Nampak 2 cos kuasa 2x, ni ada 2 cos kuasa 2x, dan 2 cos kuasa 2x. So kita cuba untuk mendapatkan yang ini. Okay. Awak dah tak nak yang ini, tak nak. Yang bawah sekali ni ada sin, datang pula ni pun tak nak. Okay. So, because of that,
Sekarang ni open focus macam mana nak menjadikan tangent dengan secant ni menjadi satu. Itu dia. Okay, alright. So, memandangkan kita dah nampak dua cos 2x ni dekat depan. Okay, dia dekat depan kan. So, letakkan dekat depan. Okay, tapi yang atas tu walaupun awak tak perlu buat apa, kena bawa lah dia macam, apa orang kata? Apa bukan gajah putih? Apa? Penumpang free rider. Macam tu lah, macam orang buat assignment kan. Groupmate awak yang tak berapa nak boleh pakai tu. Macam tu lah, macam sign 2x ni lah. Dia tak buat apa-apa, dia duduk diam. Buat berat dia buat orang kan. Apa saya ingat ni? Okay. Right. Ni, okay. So, 2 cos 2x ni dah elok positif. So, letak je 2 cos 2x kat depan. So, tangent cos 2x ni awak letak kat tengah. Tolak secant 2x. Okay. Alright. Now, persamaan yang menghubungkan di antara secant dengan tangent. Kita ada tadi persamaan yang sekejap ni dia buat lawak. Boleh keluar. Okay. Kita ada persamaan yang tiga ni lah. Tangent, secant. Nampak? Okay. So, tangent cos 2x tambah 1 bersama dengan secant cos 2x. Okay. So, kita susun-susun untuk meninggalkan secant dengan tangent saja pada satu belah atau satu side. Okay. Pada satu side, kita nak tinggalkan secant dengan tangent saja. So, of course, kita akan ambil yang inilah. Yang ini sebelah sini ada tangent saja. Yang sebelah sini ada secant dengan 1. Yang kat sini ada tangent dengan 1. Yang ini ada secant saja. So kita ambil yang ini. Secant cos 2x tolak tangent cos 2x sama dengan 1. Okay. Mana pergi benda tu? Sini. Okay. Okay, so dah nampak. Okay. Sebelum kita lupa Istilah manusia kan nasiah lupa. Dah cik kelas bahasa Arab pula dah. Okay. Alright. So kita tahu bahawa secant cos 2x tolak tangent cos 2x bersama dengan 1. Macam mana pula nak buat tu? Sini tangent kat depan tolak secant. Ni secant tolak tangent. Macam mana nak buat tu? Senang je sebenarnya. Apa orang perlu buat? Ialah kita factorize negatif keluar. Positif kan sama dengan negatif tak negatif. Ni yang dah sedia ada negatif ni, kita tambahlah negatif tak positif. Kita boleh factorize negatif ni keluar. Okay? Alright. Sorry. So sama lah. Merah lagi. Okay, kita tak tekan biru, lupa. Okay, so sin 2x over, okay, okay. Sin 2x over dengan 2 cos 2x. So ni factorize positif, kita factorize kan negatif keluar. So positif sama dengan negatif darab dengan negatif tangent cos 2x. Okay. Dan negatif kat sini kita factorizekan keluar negatif juga. Jadi positif secant cos 2x. Okay. Now, sini ada negatif, sini ada jap. Pening. Okay. Alright. Sini ada negatif, sini ada negatif. So, kita boleh factorize keluar ke depan kedua-duanya lah. Okay. Jadilah sin 2x bahagi dengan 2 cos 2x tolak
negatif tangent kuasa 2x tambah secant kuasa 2x. Right. Sekejap buka luar, sekejap muka tak keluar. Okay. Sama dengan. Alright. Sin 2x, 2 cos kuasa 2x tolak ni. Alright. Okay. So benda ni okay. Okay. So ni sebab nampak tan kat belakang kan? Kita susun tan tu kat belakang. Jadilah sin 2x bahagi dengan 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tolak tangent kuasa 2x. Right? So dah ni. So dah bolehlah gantikan. Sekejap. Dah bolehlah gantikan. Satu ni ganti kat sini. Jadilah sin 2x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2x tolak ini jadi 1 tadi. Okay, so 2 cos kuasa 2x tolak 1 kan sama dengan cos 2x, sama kan? Gantikan je. Okay, sama dengan sin 2x dibahagikan dengan cos 2x. Okay, sin bagi cos dapatlah tangent 2x. Selesai. Macam itu je. Tak susah sangatlah. Okay. Actually, so just saya cakap awak perlukan kreativiti untuk susun awak punya persamaan tu supaya boleh jadi seperti apa yang soalan nak. Okay. Susunkan dia, terabur-terabur dia, kadang-kadang bukan susah pun. Just awak perlu kreatif untuk susun dia supaya dia menjadi sama dengan apa persamaan-persamaan yang awak faham. Okay. Kalau awak rasa tak boleh nak terus keluarkan macam okay. Kalau rasa lah hai. Okay. Kalau awak rasa tak boleh nak keluarkan terus macam ni, okay, atau macam ni kan. Okay. Awak letak siap-siap secant kat tempat kedua, tangent kat tempat belakang. Dan baru awak nampak keluarkan negatif ke depan macam tu. Right? Okay. Dalam pembuktian persamaan trigonometri ni, bukannya kita hanya guna untuk pembuktian sahaja. Okay? Bukan hanya digunakan untuk pembuktian sahaja. Tetapi, kita boleh juga gunakan persamaan trigonometri, pembuktian trigonometri ini untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Okay, so macam mana kita nak buat tu? Okay, saya cek contoh. Okay, dah jumpa. Alright. So, see this one. Sorry. Okay. Kalau tak atas ni suruh buktikan bawah dia suruh selesaikan persamaan. Ni kegunaannya untuk menyelesaikan persamaan. Okay. Alright. So kalau awak lihat dekat sini, saya tak nak cerita pasal pembuktian ni. Pembuktian ni kan cerita tak boleh lah. Okay, kita tengok pembuktian dia. Alright. 2 tan cos kuasa 2 theta sama dengan sin 2 theta. Yang ini saya nampak memang sangat mudah. Okay. Macam saya cakap, kebiasaannya start dengan side yang lebih complicated. Start dengan side yang lebih complicated,
Cuba tengok, side yang lebih complicated berada di mana? Takkanlah sin 2 theta tu yang lebih complicated, mustahil. Okay, so dah tentu-tentulah bahawa side yang lebih complicated berada di sebelah kiri. Okay, so 2 tan cos squared theta tu. Okay, so kita ambil lah, okay, mengambil sebelah kiri. Okay, kita ambil sebelah kiri. Jadi 2 tan theta cos 2 theta. Okay, so before kita start, macam biasa, have a reflection. Apa end product yang awak nak sebelum dapat sin 2 theta tu? Okay, sin 2 theta kita tahu bahawa ni tak ada persamaan lain dah, ada satu ni je. Okay, sin 2 theta bersamaan dengan 2 sin theta cos theta. Okay, so kita dah nampak ada tan theta cos theta kat sini. So hujung cerita kita dapat benda ni, 2 sin theta cos theta ni. Okay, so kita tahu bahawa di sebelah sini mesti jadi sin. Ni dah ada cos tapi cos 2. Kita kena cari macam mana nak hilangkan cos 2 ni. So okay, tangent bersamaan dengan sin per cos. So jadilah 2 darab dengan sin theta per cos theta darab dengan cos 2 theta. Okay, nampak? Dah boleh cancel off kan? Ni darab kan? Darab. So darab, ni cancel off lah. Gitu. Okay, sama dengan tinggallah ni jadi cos 1, ni hilang kat bawah. So tinggallah 2 sin theta cos theta. So 2 sin theta cos theta, jadilah sin 2 theta. Dibuktikan. Okay. Now, soalan yang kedua tu. Hence, selesaikan persamaan 4 tan theta cos 2 theta bersama dengan 1. Okay. Now, kalau lihat sini 4, sini 2 kan? So keluarkan 2 kat depan, jadilah 2 darab dengan 2 tan theta cos 2 theta sama dengan 1. Okay, kita dah buktikan tadi kat sini bahawa 2 tan theta cos 2 theta tadi sama dengan sin 2 theta. Jadinya tukarkan sahaja. Okay, tukarkan yang ini menjadi sin 2 theta. 2 ni jangan lupa buat turun sekali. Sama dengan 1. Okay. So dalam penyelesaian persamaan, kalau kat atas awak dah buktikan, bawah tak perlu buktikan lagi sekali. Terus ambil yang awak dah buktikan tu 2 tan theta cos 2 theta bersama dengan sin 2 theta. Terus ambil. Tak perlu nak buktikan sekali lagi. Waste your time. Okay? Alright. So, bla okay. 2 sin 2 theta sama dengan 1. So, 2 ni buat kesalahan lah, kita nak tinggalkan, biasanya kita sebelum kita selesai persamaan, kita akan tinggalkan hanya satu sebutan trigonometri kan. So, di sebelah kiri. So, jadilah sin 2 theta sama dengan 1 per 2. Okay. Kalau awak lihat, asalnya dia kata kosong theta 2 pi. Kosong theta tau. Kosong theta 2 pi. Ini untuk theta. So, kalau kosong theta, kalau theta, mula dia kosong, hujung dia 2 pi. So, kalau jadi 2 theta, semua ni akan darab 2. Daripada kosong, theta dengan 2 pi. Jadilah, jadilah, kosong darab 2 takkan 15 kan? Mestilah kosong. Okay. Kosong. Theta darab 2 jadi 2 theta. Dan 2 pi darab 2 jadilah 4 pi. Bermakna sudut yang awak cari ni mesti berada daripada 0 darjah sehingga 720 darjah. 2 kali pusingan.
Okay, jangan ambil sekali pusingan je, ambil 2 kali. Okay. So, sin 1/2. Tak sebab saya 30 darjah rasanya. Is it? Atau itu. Okay. Ya, 30. Alright. So, 2 theta bersamaan dengan sin inverse 1/2. Okay. So, sama dengan 30 darjah. Macam biasa, ini sudut rujukan. Jangan pergi bagi jawapan 30 darjah apa melari. Jangan. Okay. 30 darjah ni ialah sudut rujukan. Awak kena start dengan sudut rujukan tu. Macam biasa saya cakap hari tu. Okay. Now, barulah kita start. Ingat balik. Untuk sin, kuadran berapa yang positif? Sin positif pada kuadran 1 dan 2. Okay. Maka 2 theta yang pertama ada pada 30 darjah. Sebab 10 darjah kuadran 1 kan. So kita ambil lah 30 darjah. 30 darjah. Dia pakai pi kan. So bila pi bermaksud kena ambil dan ini pi lah. So pi over 6. Okay. Ini yang pada kuadran 1. Okay. Dan yang kedua, 2 theta sama dengan pi tolak pi over 6. Ini kuadran 2. Maksudnya kat sini, sudut rujukan awak berada di sini, pi over 6. So, nak cari sudut yang ini, awak tolaklah pi tolak pi over 6. Pi ni 180 darjah. Okay. So, ni yang pada kuadran 2. Okay. Dan kuadran 3. Kuadran 3 lah. Yang kuadran pertama balik untuk pusingan yang kedua ialah 2 pi dicampurkan dengan pi over 6. Ini ialah kuadran 1. Okay. Dan satu lagi yang keempat kita ada kuadran 4 lah, kuadran 2. 2 theta bersamaan dengan 3 pi tolak pi per 6. Okay. So, selesaikan dahulu. Pi tolak pi per 6 jadilah 5 pi per 6. So, 2 theta kat sini bersamaan dengan 12 tambah jadi 13 pi per 6. Okay. Yang ini 3 pi tolak pi per 6. So, jadilah 2 theta sama dengan 17 pi per 6. Okay. Dan barulah kita selesaikan anjik theta dia. Okay, so theta bagi 2 lah. So, bersamaan dengan pi per 6 darab dengan 1/2. Okay, sama juga kat sini. Theta bersamaan dengan 5 pi per 6 darab dengan 1/2. Okay. Theta sama dengan 13 pi per 6 darab dengan 1/2. Dan begitu juga yang last sekali. Theta bersamaan dengan 17 pi per 6 darab dengan 1/2. Okey. Samalah dengan di sini, awak akan dapat bahawa theta bersamaan dengan pi per 12. Theta di sini bersamaan dengan 5 pi per 12. Kat sini, theta bersamaan dengan 13 pi per 12. Dan akhir sekali, theta yang keempat ialah sama dengan 17 pi per 12. Kalau perhatikan, semua ni kurang daripada 2 pi. Okay, sebab tu range yang terakhir kita nak theta daripada 0 sehingga 2 pi saja. So kita dapatlah jadilah ni. So pi per 12, 5 pi per 12, 13 pi per 12. So jawapan dia ialah theta bersamaan dengan pi per 12, 5 pi per 12, 13 pi per 12 dan 17 pi per
12. Itu je. Okay? Alright, so that's it. Tengoklah sampai selesai. Okay, so thank you. See you next week, next class.